My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam program My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 148 bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita berada pada halaman 148 Betul, pada hari ini ya, dan ini adalah hari terakhir Ustaz. Oh subhanallah. Hari terakhir Betul, tahun Ustaz. 2020 di mana kita sudah pun melewati lebih 200 episod ya, Quran Time, yang kita harapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melihat kepada halaman ini sebagai halaman yang memberi inspirasi hidayah kepada kita. Mari kita sama-sama kita share, kongsikan di Facebook, beritahu pada kawan yang mungkin masih lagi tak sedar bahawa mungkin tahun 2020 ini ada My Quran Time. Kita kongsikan, dan terus kita ingin bersedia untuk membaca Ummul Quran Al-Fatihah pada hari ini untuk memulakan majlis kita bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir saya berada di akhir tahun Ustaz. Betul. Mudah-mudahan ini bukan akhir kita dengan Al-Quran, bahkan Allah SWT masih lagi ceriakan kehidupan kita dengan Al-Quran Kalamullah Al-Karim. Mudah-mudahan ya, insya-Allah di besok di tahun yang baru seterusnya lah sehingga akhir usia kita dengan Al-Quran insya-Allah taala. Insya-Allah. Seperti biasa, mari kita mulakan dengan Al-Fatihah, bacaan kita saban hari, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya senantiasa orang kata apa Ustaz, memperbaikilah bacaan dan juga memahami tujuh ayat dalam surah Al-Fatihah ini insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ayat suci daripada Al-Fatihah sebentar tadi yang kita baca pada setiap hari untuk sama-sama kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun 2020 ini kita memang betul-betul teruji Ustaz ya, dengan COVID-19, dan kita diberikan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, My Quran Time,
ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan agar kita sama-sama dapat mengambil manfaat yang terbaik daripada program pada siri pada tahun ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat pada ayat ataupun halaman 148. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini, iaitu daripada ayat 147 kita akan melihat kepada balasan, ya, kalau ada orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran. Pada ayat 148 hingga 150 kita akan melihat kaitan orang musyrik, ya, mengenai musyrik mereka dan mengaitkan pengharaman hukum kepada Allah dan hujah terhadap mereka, ya. Hujah demi hujah dibawakan, dan pada ayat 151 kita akan melihat bahagian pertama, 10 hal yang diwasiatkan, yang diberi penekanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu sudah pun bertauhid, membina keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sama-sama Ustaz, kita pada hari ini akan membaca daripada ayat 147 hingga ayat 149 bersama tuan-tuan, adik-adik yang berada di rumah. Jom sama-sama buka mushaf halaman 148. Kita mula dulu dengan bacaan ayat 147, 148, 149. 3 ayat dahulu. Baik Ustaz, ya. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita berada di juzuk yang ke-8, muka surat 148, berada di akhir tahun 2020. Allahu Akbar. Ya. Jadi insya-Allah bertambah semangat kita untuk kita terus berdampingan dengan Al-Quran. Moga-moga hari-hari yang mendatang, tahun baru, hari yang baru, azam yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk bersama dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Yang pasti inilah hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam masa yang sama kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik ini. Ya. Itu hikmah terbesar Ustaz. Betul Ustaz. Baik. Mari kita mulakan Ustaz. Saya nak cuba bacaan untuk permulaan ini dengan Hijaz, Taranum Murtal Hijaz ayat 147 hingga 149. Jemput semua sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian untuk baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 147 hingga ayat 149, menyambung kepada perbincangan kita semalam pada hari Rabu semalam. Yes. Ya, kita bincang tentang bagaimana dalam ayat 146 Allah menyatakan tentang pengharaman lemak
ya makanan lemak kepada orang-orang Yahudi. Ya. Mengapa mereka diberikan ketetapan yang lebih terperinci ataupun lebih tegas, kerana mereka melaksanakan buah ataupun mereka melaksanakan sesuatu yang melampau, tamak ataupun melangkau daripada ketaatan seorang insan manusia makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang berlaku kepada mereka. Mereka tanya banyak perkara, mereka menyusah-nyusahkan. Allah dah bagi senang tapi mereka menyusahkan. Tanya kalau nak sembelih lembu itu dengan warna apa, umur berapa sebagainya. Jadi makin lama makin susah peraturan pada kehidupan mereka. Dan dalam hidup kita pun sama juga. Kalau ada perkara yang telah jelas, laksanakan dahulu, lepas tu kita baikilah kan. Jangan tanya banyak sampai 100 soalan tak buat lagi pun. Kesannya apa? Khawatir makin lama makin kompleks apa yang kita ingin laksanakan, sehingga kan contohnya ustaz ya, kalau ada yang kata kita ni kena baca Quran ni kan, kena belajar tajwid ke? Ya memang belajar tajwid kena kan. Kemudian kena makhraj betul ke kan? Makhraj tu kena ikut orang Arab Quraisy ke orang Arab Madinah contohnya. Tanya banyak sangat, engkau baca je kan begitu kan. Termasuk juga kalau tadabbur. Ada yang kata mesti kena belajar ulumul Quran, mesti nak tunggu sampai umur 60 tahun barulah dapat ilmu tersebut. Itu pun kalau dapat, itu adalah pendapat-pendapat yang perlu berjaga-jaga di kalangan. Kita bukan memudah-mudahkan, tetapi jangan sampai menyusahkan yang berlaku kepada umat Yahudi. Maka pada ayat 147 Allah menyatakan, maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang-orang Yahudi itu ataupun orang-orang yang musyrik itu mendustakan kamu, tidak mahu menerima kepada apakah kebenaran, ketauhidan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata fa in kadzabuk, jika mereka mendustakan, faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Allah, rahmat Allah itu adalah luas dan Allah pasti akan lindungi orang beriman. Betul. Itu pasti ya. Walaupun didustakan nabi tetap akan dilindungi, sahabat akan dilindungi oleh Allah, oleh rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua ialah apa maksud dzu rahmatin wasi'ah ini? Allah beri peluang kepada orang yang tidak beriman ini. Allah tak terus denda, Allah tak terus azab, tapi Allah beri peluang, sila bertaubat. Bukan Allah bagi peluang itu tanda Allah redha, tapi Allah suruh bertaubat. Macam ayah mak lah ustaz ya. Kalau anak tu buat silap, dia bagi je peluang, bukannya kerana mak suka benda tu. Betul. Tapi hari ini berjaga-jaga, jangan sampai ulang 2, 3, 4, 100 kali. Kalau peluang itu tidak dimanfaatkan, mungkin sedas kena, baru tahu. Dan jangan sampai ibu ayah membuang anaknya kerana dah diberi peluang tapi degil nak amat. Itu yang kita tidak mahu. Jadi Allah nyatakan zu rahmatin wasi'ah ini peluang untuk orang yang tersilap. Dan lebih daripada itu, orang yang syirik kepada Allah ini sebenarnya dia tidak pun mengganggu kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap juga berkasih sayang, tetap juga luas, tak ada pula Allah menjadi lebih marah ke apa ke, tak terkesan pun. Pasal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi apa yang pastinya, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Jangan sampai kita, Allah ingatkan apa? Dan siksanya kepada orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Bila dah mula Allah azab, beri ba'suhu, ya ba's ini maksudnya adalah satu siksaan yang amat berat, tidak ada patah balik dah. Allah bagi peluang, buat betul-betul, guna betul-betul. Dan kita bercakap tentang kehidupan kita di dunia ini, kita ada silap, kita tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, kita cepat-cepat ambil peluang menggapai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 147. Ayat 148, orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, ya, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Jika Allah nak, Allah tak bagi kami ni menyekutukan Allah. Tidaklah pula begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apa-apa pun. Ini perkataan yang menarik ustaz ya. Di mana orang-orang musyrik ini dia menggunakan takdir. Kalau Allah nak, kita tak syirik dengan Allah. Kalau Allah nak, boleh saja nenek moyang kami itu tidak menyekutukan Allah SWT, dan kami tidak akan mengharamkan apa pun. Awalnya minta ilmu, kalau pada halaman semalam kita bincang minta ilmu, minta syuhada, iaitu saksi. Datangkan saksi. Dia tak boleh datangkan ilmu, tak boleh datangkan saksi. Akhirnya dia cakap,
Kalau kita dah tersilap ni, Allah yang kalau Allah tak nak bagi kita silap, Allah tak bagi kita silap. Ya, sampai tahap begitu mereka menggunakan nama Allah, ya. Maka kata Allah di sini apa? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, begitulah cara orang yang berdusta sebelum ini, hatta dzaqu ba'sana, sampai datang azab yang keras. Katakanlah, adakah daripada sisimu ilmu untuk mengeluarkan kami kepada kami, lalu kamu keluarkan ia kepada kami? Apa ilmu untuk menyatakan yang semua perkara ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi sebenarnya yang kamu ikuti hanya sangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah takhrusun. Ini adalah berdusta dengan mengabaikan fakta-fakta yang jelas, ya. Jadi kaedah ini, ayat 148 ini ada kaitan dengan orang-orang yang syirik kepada Allah SWT. Tapi dalam masyarakat Islam sebenarnya benda ini juga boleh berlaku, Ustaz, ya. Di mana ada orang tu dia kata bahawa saya tahun 2020 ni pasal Allah dah bagi COVID-19, kan. Kemudian bisnes saya jatuh, semua jatuh. Kalau Allah nak, Allah boleh bagi kita berjaya, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Allah. Padahal dia tak buat apa-apa pun, kan. Sebenarnya istilah lausya Allah ini, kalau kita nak Allah ini membantu kita, kita yang kena dekati Allah. Bukannya kita duduk kat rumah, kan. Kemudian kita nanti nasi masuk mulut. Kan? Lausya Allah, kalau guna perkataan itu, aku tunggu sampai 2 tahun tengok macam mana, kan. Kita jangan sampai menyatakan sesuatu yang Allah tak cakap. Bila Allah menggunakan perkataan lausya Allah ini, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya Allah memang nak yang terbaik. Tapi kitalah yang kena dekati Allah, bukannya Allah dekati kita. Dia macam bos, saya duduk kat meja ni, bos kalau nak saya buat kerja, bos datang ke tempat saya. Cuba bayangkan bos kalau staff buat begitu, tak lama tu. Tak lama, ya. Jadi ini adalah lambang kemusyrikan, bagaimana perkataan itu muncul bagi orang yang bukan Islam. Tetapi orang Islam pun dididik di dalam ayat 148 ini agar kalau nak berjaya, nak dapat ketentuan berjaya daripada Allah, dekati Allah, berusaha. Bukannya kita duduk senyap, ya, duduk diam begitu, tak berusaha pun nak belajar Quran. Kemudian kalau Allah nak kita ni dah lama dah belajar Quran. Perkataan itu digelar sebagai takhrusun pada ayat 148, iaitu ini adalah pendustaan yang benar-benar dusta. Jadi kita sambung lagi pada ayat 149. Mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi, Ustaz. Ini adalah jawapan bagaimana kita mendepani kepada orang yang menggunakan Allah menyalahkan takdir. Ya, pasrah tanpa berusaha. Ayat 149. Baik, terima kasih, Ustaz. Pasrah tanpa berusaha penting, kan? Kita tengok apa kata Allah SWT dalam ayat 149. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul falillahil hujjatul balighah falau Sadaqallahul Azim. Katakanlah, alasan yang kuat hanya pada Allah, maka jika dia menghendaki, nescaya kamu semua mendapat petunjuk. Ini adalah kesinambungan daripada ayat 148 di hujung itu. Takhrusun maksudnya ialah berdiri di atas dalil yang rapuh, yang tidak ada asas, yang dibuat-buat, diberikan sebagai escapism, ya, untuk menyelinap daripada kebenaran. Jadi bagaimana mendepani kepada perkara ini? Qul, katakanlah, falillahil hujjatul balighah. Ini perkataan yang pendek, Ustaz, ya, tetapi powerful. Maksudnya apa? Hujjah yang kuat hanya milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hujjah daripada Allah, dan istilahnya balighah itu maksudnya yang betul-betul boleh masuk ke hati. Hujah yang betul-betul itu hanya daripada Allah SWT. Dan dalam konteks kita, kalau kita cakap tentang hujah itu daripada mana, sudah tentunya bila cakap daripada Allah, Quran. Betul. Ya, Quran ini kalau kita perasan dalam surah Al-An'am ni, bab tauhid memang Allah bagi kau-kaunya. Kan? Dia memang masuk, siapa yang main-main dengan ketentuan tauhid pada Allah,
kita belajar surah Al-An'am yang turun sekaligus pada Nabi ini, memang Allah bagi pancung habis-habisan. Mengapa? Kerana ada yang bermain-main dengan ketauhidan, dia mengganggu satu yang bukan Islam. Tetapi bagi orang Islam, bila sudah pun lahir dalam keadaan Islam, ketauhidan ataupun akidah ini perlu perakui dari masa ke semasa. Dan Allah kata falau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah nak, Allah beri petunjuk kepada semua. Poinnya apa? Kalau ada perkataan syaa itu kehendak Allah, maka hendaklah kita dekati. Insya-Allah kalau satu dunia ini mendengar Quran, ya, kita bincang Quran ustaz ya. Dia kalau bincang fiqh, bincang macam-macam ilmu agama ini kadang-kadang boleh bertelagah. Betul. Tapi bincang Quran jangan orang bertelagah. Dan puncak Quran ini ialah dalam solat. Itu sebabnya kalau orang berbeza-beza pendapat, imam baca depan Quran, walaupun dia mungkinlah pendapat dia warna dia berbeza, sembahyang tetap okey. Betul. Ya, kita kena kuatkan solat berjemaah kita balik semula dan kita kena kuatkan bincang Quran, bukan bincang satu ayat kemudian bawa tajuk lain, bukan. Quran itu menjadi paling atas dan racana terbaiknya adalah solat. Itu sebabnya sahabat mereka seperti mendengar khutbah bila mereka solat, kerana mereka betul-betul menghayati hujjatul balighah yang akan memberi kesan kepada hati. Mari sama-sama kita lihat perkataan hari ini, iaitu perkataan pilihan kita daripada halaman 148 adalah wasi'a, iaitu maksudnya luas. Dan Allah menyatakan dzu rahmatin wasi'ah berulang 32 kali di dalam Al-Quran untuk menyatakan kepada kita Allah tetap luas rahmatnya, Allah tetap boleh mengampunkan, tapi jangan sampai kita bertangguh sampai kita tak sempat menggapai rahmat Allah di sini, sehingga kan sampai di sana nanti rupa-rupanya kita tidak mendapat, tetapi kita rupanya diberikan azab. Itu yang kita ingin jauhkan. Kita doakan salah satunya dengan kita menghayati hujjatul balighah Al-Quran dalam My Quran Time, dalam kelas-kelas yang ada. InsyaAllah kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insyaAllah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah. Saya ingat tak? Yang Maha Esa lah maksudnya sebut. Di dalam hati manusia yang Maha Esa. Masya-Allah. Itu lagu Abang Raihan kita. Abang Raihan. Tadi saya baru jumpa tim Rabbani tadi. Oh subhanallah. Dia kata kalau dapat susun-susun nanti kita bersama kan, Rabbani, kemudian Ustaz Taranum, Tadabbur Ustaz ni kan. Oh ya kan Ustaz Fazul. Ya. Bukan bohong Ustaz. Ya, kita doakan nanti ada peluang nanti konsert-konsert, tapi kita nak mengangkat Al-Quran sebagai hujjatul balighah kerana ia memang powerful. Betul Ustaz. Jadi saja tadi itu tuan-tuan dan puan-puan, iman mutiara kita dalam kehidupan kita, mudah-mudahan walaupun kita di akhir-akhir ini, tapi biarlah iman kita ini senantiasa mekar, subur dan dihiasi kekuatan oleh Al-Quran. Sebab tu kena dampingi selalu Al-Quran saya. Mudah-mudahan Allah beri itu seperti kekuatan pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, banyak yang kita sudah pelajari ataupun kita ulang kaji dalam ilmu tajwid. Dan hari ini kita masih lagi nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang ikhfa ataupun hukum nun mati atau tanwin. Jadi mari kita saksikan slide kita, iaitulah hukum tajwid dari segi nun sakinah dan juga tanwin, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah maka terbahagi kepada 4 hukum, iaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Dia kata off tak, bukan 5 ke selalu kan? Nun mati atau tanwin, betul lah. Yang nombor 2 idgham tu bahagi kepada 2 kan? Izhar halqi, ikhfa haqiqi, idgham ma'al gunnah, tu idgham bila gunnah, dan juga iqlab. Ada 5. So kita akan berkongsi nanti hukum nun mati ataupun tanwin
nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan keluar 4 hukum dia, ataupun kita kata hukum 5 lah, senang kan. Izhar halqi, ikhfa syafawi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, 5. Ataupun kita konsep ini 4 sebab idgham tu jadikan 1. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tentang hukum 4 ini ataupun 5 ini besok insya-Allah taala. Jadi pada saya makin menariklah perkongsian kita tentang tajwid sebab kita dah mula masuk dalam hukum ikhfa dan sebagainya yang selalu kita jumpa dalam bacaan kita. Jadi nantikan insya-Allah terus bersama dengan Quran Time. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Ya, kita dah mula masuk pada nun sakinah, Nun ya. sakinah. Nun mati lah. Nun mati, ya. Sakinah tu apa pula sukun sakinah kan. Okey. Tapi itu adalah nun mati, mudah ceritanya. Betul, ataupun tanwin. Tanwin. Jadi untuk tuan-tuan, kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan kita dapat tahu sedikit dan kita dah nak masuk dah kepada tajwid. Biasanya yang saya belajar dulu Ustaz, ya, tajwid tu yang itulah. Yang selama ini belajar huruf-huruf tu tak pernah belajar, jadi tak rasa itu tajwid. Ya, dan ada pula yang berpendapat makhraj huruf ini bukan tajwid. Betul, kan? Kalau bukan tajwid, belajar kat mana pula? Kan, itu yang dibincangkan. Betul, dalam program ini. Kita gabungkan untuk memudahkan tuan-tuan mungkin terlepas ataupun macam saya sendiri pun mungkin tak belajar secara spesifik, kita boleh belajar daripada Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Tirmizi. Kita menyambung kepada ayat 150 hingga ayat 151. 2 ayat tetapi amat panjang untuk kita melihat kepada penghujung kepada surah Al-An'am. Hujung tahun ada hujung surah Al-An'am Ustaz, ya. Dekat-dekat nak hujung, kita nak habis berapa muka surat lagi? Kita ada kita ada 1-2 lagi, lepas tu kita masuk surah ke-7 surah Al-A'raf. Jadi tahun baru kita adalah tahun yang, walaupun tahun baru ni bukanlah tahun hijrah, ya, tetapi paling kurang pun kita boleh ingat, oh tahun baru saya dah habis lebih 200 episod dan masuk pada surah ke-7 kan. Jadi perkara-perkara itu harapnya adalah imbauan yang manis untuk kehidupan kita. Harapnya nanti kalau dalam surah Az-Zuhruf Allah nyatakan kita bertemu dengan ahli keluarga kita Ustaz, berborak-borak, kita akan bertanya, harapnya satu soalan, dulu tahun 2020 apa yang kamu ingat? Allah kan. Saya bersiap sedia untuk baca Quran dan dapat habiskan sedikit sampai halaman 148. Subhanallah. Itu jawapan yang amat menarik berbanding dengan tak tahulah saya buat apa tahun 2020 kan. Jadi rekod ada, kita sambung pada 150 dan 151. Subhanallah. Hadiah istimewa Ustaz 2020. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, mari kita sambung. Agak panjang juga ayat yang ke-150 sehinggalah 151. Jika tadi kita dah baca dengan Hijaz, kali ini Ustaz saya nak minta Ustaz untuk order. Nahawan boleh Ustaz? Ya? Nahawan. Subhanallah. Ustaz Fazrul minta lagu Nahawan. Tak ketahuan saya. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita cuba Tarannum Nahawan. Antara imam yang baca dengan Nahawan Ustaz ataupun Kurdi, Syekh Mishari. Ataupun qori yang menjadi idola saya, iaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dia baca dengan Nahawan, tapi bacaan dia lambatlah. Tapi tak apa, mari kita cuba baca dengan Nahawan ataupun Kurdi. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا
به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 150 dan 151 mengakhirkan ya tahun kita ini Ustaz ya dengan dua ayat 150 151 qul halumma ya katakanlah bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan Allah mengharamkan perkara ini. Jika mereka memberikan persaksian, engkau jangan memberikan persaksian bersama mereka. Jangan engkau turuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang kebenaran ya tentang syirik yang dibuat oleh orang-orang musyrik pada waktu di Mekah ini, Allah menyatakan mengajar pada Nabi halumma. Halumma ini maksudnya ialah bawalah tapi dalam bentuk yang tidak real Ustaz ya, berbanding dengan ta'alau yang kita akan guna lihat pada ayat 151. Jadi halumma ini bawalah syuhada akum, sebenarnya bawalah saksi yang menyatakan bahawa betul tak Allah ini mengharamkan apa yang kamu haramkan ini. Kan ada yang ada saibah, ada macam-macam nama diberikan pada binatang kerana mereka menyucikan ya, mengkultuskan, menjadikan binatang tertentu ini untuk Tuhan, yang ini untuk berhala, yang ini tak boleh ditunggang, yang ini tak boleh dimakan. Perkara peraturan yang sebenarnya datang daripada jiwa yang tidak menerima Allah sebagai sumber hukum. Betul. Ya. Jadi Allah menyelesaikan dahulu dalam surah Al-An'am ini, selesaikan isu tauhid. Pasal bila selesai isu tauhid dalam ayat yang ke-150 ini, iaitu halumma syuhada'akum, betul ke ada saksi yang menyatakan Tuhan mengharamkan perkara ini? Ilmu dah tak ada ya, ilmu tak ada dalam kitab Taurat ke, dalam kitab Injil ke, dalam mana-mana kitab yang ada. Kemudian dari segi saksi pun tak ada juga ya. Jadi kalau katakan ada juga, katakan dia panggillah geng-geng mereka, dia kata ada yang bersaksi, Allah mengingatkan fa in syahidu, jika mereka bersaksi fala tashhad ma'ahum, jangan pula kamu mengikutinya. Pasal kadang-kadang mereka ni jadi saksi palsu. Betul. Dia kata ya ada, I testify, contohnya kan, I'm the testimony, sayalah saksi yang menyaksikan bahawa Jesus ataupun Tuhan menyatakan perkara ini, padahal sebenarnya mereka memberi testimoni palsu. Ya, tidak betul. Pasal kalau nak cakap testimoni yang betul, kesaksian yang betul, mesti berasaskan kepada ilmu yang benar. Maka daripada sini Allah menyatakan wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu biayatina, jangan ikut pada hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mengapa mereka jadi begitu? Mereka mendustakan, kita cerita semalam Ustaz ya. Pasal kalau mereka boleh bagi label ini special, binatang ini tak boleh dimakan, tak boleh ditunggang, mereka boleh jual binatang lebih banyak. Kalau semua boleh makan, nanti mereka tak boleh jual lagi. Okay, jadi ada agenda personal selain daripada cara berfikir yang kompleks ya, nak tentukan kalau kuku kalau binatang itu begini, kalau dia lahir anak hidup, lelaki boleh makan, suami boleh makan. Tapi kalau dah meninggal anak dalam kandungan si binatang, si isteri boleh makan. Benda yang susah betul nak menceritakan perkara tersebut kan. Jadi ini perkaranya. Dan mengapa mereka
berani buat begitu, walladzina la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak percaya kepada, tidak beriman pada hari akhirat, mereka merasakan semua perkara ini untuk benefit, manfaat di sini, nak untung, nak dapat pangkat, nak dapat pengaruh. Jadi kalau ada orang tegur, kalau mereka berubah, tak ada pengikut dah, tidak ada follower. Ya, itu sebabnya follower ni tuan-tuan kita kena jaga-jaga juga, ya, jangan sampai kita jadi follower menyebabkan banyak berlaku kerosakan. Tapi kalau jadi follower Quran Time, okey tak Ustaz? Oh, subhanallah. Ya, moga-moga kita bersama-sama Ustaz, ya. Okey. Dan akhir ayat 150 itu wahum bi rabbihim ya'dilun. Perkataan ya'dilun ini muncul pada ayat berapa? Ayat 1 surah Al-An'am. Kembali, ini dah nak kesimpulan dah ni. Masya-Allah. Allah kata bahawa mereka ni sebenarnya dengan Tuhan ya'dilun bukan maksud adil, mereka menyamaratakan. Jadi dia letak Tuhan dengan makhluk tu sama. Itu istilahnya ya'dilun, menyekutukan. Jadi Allah beritahu ayat 1 bahawa orang-orang musyrik itu suka ya'dilun, suka menyamaratakan, dan kali ini kita dah nampak dah rupa-rupanya mereka boleh cakap je macam dia main-main dengan kawan, ya. Kawan aku tu dia cakap bahawa dia tak suka kau. Macam tu je kan. Dia cakap saja, Allah kata tak suka daging kambing ke daging unta ke lemak ke apa sebagainya, dia boleh main-main petik saja nama Allah, padahal bukan itu yang Allah sampaikan. Jadi kalau katakan tauhid ini sudah selesai, ataupun telah dimantapkan perjuangan dalam surah Al-An'am, maka masuklah kepada peraturan demi peraturan. Bila orang dah bersedia menerima hukum Allah ataupun Allah ni sebagai sumber tauhid, anytime saja. Diberi arahan buat A, bersedia. Buat B, bersedia. Jadi ada berapa perkara yang Allah nyatakan pada ayat 151 dan kita sambung tahun depan Ustaz, ya. Tahun depan tu besoklah tu kan, insya-Allah kan. Iaitu ada 10. Ada 10. 5 perkara pada ayat 151, 5 perkara pada ayat 152. Jadi ayat 151 ini panjang Ustaz, ya. Ya, saya baca dulu terjemahan dia. Okey, saya bacakan dulu, ya. Kan nak baca ayat ni. Boleh juga lepas ni Ustaz, ya. Okey. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, jangan membunuh anakmu kerana miskin. Ya, kerana kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang keempat, jangan kamu mendekati perbuatan keji. Dan perkara yang kelima, jangan membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Illa apa istilahnya? Bilhaq. Ya, kemudian di hujung itu Allah nyatakan zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kami wasiatkan. Ini satu wasiat yang besar. Wasiat ini biasanya orang dah nak meninggal bagi wasiat Ustaz, ya. Jadi bila Allah bagi wasiat, ini Allah tak ada agenda apa-apa. Allah betul-betul serius agar bila wasiat ini ditunaikan, insya-Allah si anak itu berjumpa balik si ayah dia sampai di syurga nanti. Bila Allah bagi wasiat, sebenarnya Allah nak bertemu dengan kita, kita bertemu dengan Allah apabila kita gunakan akal kita, fikir betul-betul. Ya, gunakan akal, manfaatkan 5 perkara ini. Kalau tidak, kalau kita tak ikut peraturan ini, itu tandanya akal kita ni ada masalah sikit. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal kita pakai oksigen Allah, tapi kita pakai peraturan kita. Dia macam ada, kalau orang yang kat apa Tanjung Rambutan Ustaz, ya, yang tak berapa betul tu, yang itu mungkinlah kan, kadang-kadang yang kita cerita sebelum ni, dia memancing dalam baldi. Dia tak betul sikit tak apa. Ya, jadi dia kata aku nak makan ikan tapi memancing dalam baldi. Sepatutnya memancing kat sungai kan. Tapi kalau katakan ada orang yang dia kata oksigen, ya Allah tolong bagi oksigen, tapi dari segi peraturan tak nak ikut, dia ada masalah akal. Jadi boleh tak Ustaz baca ayat 151 sekali lagi mengakhirkan tahun kita ini? Baik Ustaz, saya nak baca ayat 151. Selepas saya baca nanti, saya nak Ustaz Fazrul kongsikan apa doa atau harapan untuk tahun baru ni. Kalau saya, doa yang pertama, saya nak Allah SWT terus beri kesempatan bersama Quran Time. Dan yang kedua, saya nak travel dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita. Betul, insya-Allah Ustaz. Setahun ni dah ni Ustaz, ya. Okey Ustaz. Ayat 151 Ustaz. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah 5 perkara daripada 10 yang akan disambung pada hari esok insya-Allah. 5 perkara itu Allah mulakan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak syirikkan pada Allah, kita akan makin berbuat baik terbaik kepada ibu ayah kita, walaupun Islam bukan Islam, beriman tak beriman, tetapi kita buat yang terbaik dan kita tidak membunuh, tidak mendekati perkara keji dalam kehidupan yang jelas yang tak jelas, dan juga jangan membunuh kecuali yang diizinkan dengan kebenaran. 5 perkara inilah sebenarnya satu wasiat yang penting yang perlu, dan bagi orang yang sanggup ataupun membaiki iman tauhid selalu bersedia untuk melaksanakan perkara ini. Kalau ada perkara yang saya mungkin tak berapa bagus, saya akan majukan lagi pada tahun 2021 nanti insya-Allah. Jadi Ustaz cakap tentang harapan tu Ustaz ya. Antara harapan saya ialah harapnya dapat menunaikan kembali umrah ya. Amin. Ataupun pergi ke haji nanti. Amin. Bersama dengan serta tuan-tuan di My Quran Time, kita tadabbur balik, baca balik, travel ya, selain daripada pergi ke negara-negara lain ya, insya-Allah. Moga-moga ayat Quran ini dapat berkumandang di mana-mana sahaja ketika kita dalam kapal terbang ya, Allah izinkan, membawa kepada situasi kita halaman 148. Mari sama-sama kita lihat, itulah dia, iaitu penghujahan amat penting, hujah demi hujah, dan yang pastinya dalam agama ini hujah itu untuk menguatkan ketauhidan, sehingga kita dapat pada gambar sebelah kanan bawah itu bersedia untuk mengikut hanya arahan daripada Allah. Jika tidak, kalau tauhid itu tidak dikuatkan, kita mungkin akan masih lagi degil untuk mengikut peraturan Allah. Kita melihat situasi ataupun resolusi kita bersama sebagai hujung tahun ini, yakin rahmat Allah itu luas apabila syiar atau kebaikan yang disampaikan didustakan atau dikecam ya, kita tetap juga yakin rahmat Allah. Yang kedua, elakkan bersangka-sangka dalam menjalani kehidupan, pastikan ada ilmu yang jelas, dan yang ketiganya, jika pening berhujah, kembali serahkan kepada Allah, banyakkan membaca Al-Quran, merujuk Al-Quran. Kita berdoa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan kami ya Allah untuk terus berdampingan dengan kalamu Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kuatkan azam kami ya Allah untuk terus bersama dengan nikmat kurniaan-Mu ini Al-Quran, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Amin, ya di hujung tahun ini untuk kita terus dapat meneruskan pengajian Al-Quran kita, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama menyebarkan lagi pada tahun 2021 ini Al-Quran di mana sahaja di bumi Malaysia, di bumi Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, seluruh dunia. Kita ingin sama-sama sebarkan. Kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran hingga tahun-tahun yang seterusnya. My Quran Time, baca, faham, amal.
My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.